Adakah anda pernah mendengar berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang mana dalam itu dimasukkan microchip? Ada juga yang menyatakan bahawa enzim dalam mRNA vaksin COVID-19 adalah dari unsur-unsur iblis. Jom semak bersama The Selamba Syndicate. Anda boleh like, komen dan share. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sergio Rasmi dalam channel The Selamba Syndicate. Hari ini kita nak berkongsi berkaitan dengan vaksin COVID-19. Ada yang mengatakan bahawa vaksin COVID-19 ni macam-macam lah, berbagai teori. Dan kita sedia maklum bahawa rakyat Malaysia yang merangkumi 83% akan menerima vaksin ini dalam usaha kerajaan nak memastikan atau nak mengawal wabak ini dari terus menular. Kita tengok banyak wabak-wabak di dunia ini, polio, wabak demam campak, denggi dan sebagainya, ia adalah dikawal menggunakan vaksin. Jadi kita tengok sejauh manakah keberhasilan ataupun peranan vaksin dalam nak menawan ataupun mengawal wabak COVID-19 ini. Tapi yang bestnya di sini terdapat pelbagai teori yang menyatakan bahawa ada unsur-unsur negatif yang dimasukkan dalam vaksin ini. Antaranya ialah penggunaan microchip bagi nak mengesan setiap manusia yang menggunakan vaksin ini dengan menggunakan peralatan yang canggih, satelit dan segala-galanya, mungkin boleh tembak manusia ke apa. Itu adalah teori-teori yang dikeluarkan. Dan ada satu lagi teori yang dikeluarkan, iaitu penggunaan enzim dalam mRNA itu adalah enzim dari iblis. Macam mana kita nak ambil enzim dari iblis ni kan? Tak tahulah, itu teori konspirasi. Kita letakkanlah diri kita pada tempat yang sebenarnya dan insya-Allah kita akan dapat jalannya. So kita tengok apa sebenarnya yang ada dalam vaksin COVID-19 ini yang mana ia dapat mengawal wabak ini dari terus menular. Jom kita lihat melalui slide yang telah saya bina ini, bagaimanakah mRNA itu berfungsi bagi mencegah wabak COVID-19. Persoalannya di sini, adakah vaksin COVID-19 itu mengandungi microchips? Kita tengok ya. Jadi sebelum tu kita berkenalan dulu dengan vaksin yang mana dimasukkan dalam senarai akan diterima oleh kerajaan Malaysia. Ada 3 jenis vaksin ataupun 3 syarikat yang mengeluarkan vaksin ini. Yang pertama adalah Sinovac, yang kedua Pfizer dan juga Moderna. Ketiga vaksin ini telah melalui proses persetujuan dengan kerajaan Malaysia dan akan berada di Malaysia sedikit masa lagi. Dan kita perkenalan dulu dengan Sinovac. Tidak banyak info yang dapat kita cari berkaitan dengan Sinovac, tetapi yang ada hanyalah ia mengandungi virus yang telah dilemahkan, inactivate virus. Kemudian ia mengandungi antigen coronavirus baru 1200SU, mengandungi aluminium hidroksida, mengandungi larutan fosfat dan juga mengandungi natrium klorida. Itu adalah kandungan yang terdapat dalam vaksin COVID-19 keluaran Sinovac. Dan yang seterusnya adalah Pfizer, yang mana di dalamnya ada mRNA, iaitu BNTL62B6, juga mengandungi lipid. Ini adalah senarai lipidnya, mengandungi potasium klorida, kalium fosfat, natrium klorida, natrium fosfat dan juga sukrosa. Seterusnya kita tengok vaksin yang dikeluarkan oleh Moderna, yang mana mengandungi mRNA 1273, juga mengandungi lipid yang agak berbeza dari Pfizer, mengandungi bahan-bahan yang berbeza dari Pfizer, iaitu tromotamin hidroklorida, asid asetik, natrium asetik dan persamaannya adalah sukrosa. Seterusnya kita lihat apakah itu mRNA. mRNA adalah molekul RNA untaian tunggal yang menyamai urutan genetik sesuatu gen. Jika kita lihat di sini, ini adalah helix ganda 2 DNA yang mana melalui proses transkripsi akan menghasilkan mRNA. Jika kita tengok untaian merah ini bersama dengan untaian merah di helix ganda 2 ini. Jadi seterusnya mRNA ini akan menghasilkan protein, yang mana protein ini akan dimasukkan ke dalam sel. Kemudian kita tengok DNA adalah hasil pelbagai protein yang pelbagai tujuan tertentu di dalam organisma.
Kita tengok di sini DNA akan mentranskripsikan mRNA di dalam ribosom satu sel dan akan menghasilkan protein. Berikut cara bagaimana mRNA dapat mencegah COVID-19. Jika kita tengok di sini, mRNA ini melalui suntikan di bahu, vaksin mRNA ini yang diberikan kepada seseorang akan menghasilkan protein yang menyerupai spike protein virus, di mana hasil daripada suntikan ini, mRNA itu akan membentuk spike yang sama dengan spike yang ada pada virus COVID-19. Tapi yang bestnya di sini, vaksin mRNA COVID-19 ini tidak berbahaya dan tidak boleh menyebabkan jangkitan. Jadi ia mampu dikenal pasti oleh sistem imunisasi badan yang akan menghasilkan imunisasi. Ini adalah 3 types of coronavirus vaccine in development. Kita tengok ia ada melibatkan virus itu, spike protein dan juga mRNA dalam tindakannya menghasilkan imunisasi. Ini adalah gambaran sel. Vaksin mRNA memasuki sel tetapi tidak akan memasuki nukleus. Ini adalah nukleus. Ini adalah keseluruhan sel yang mana ada dalam ni, mitokondria, sitoplasma dan sebagainya. Kalau kita tengok labeling di sini, ada semua sekali informasi berkaitan dengan sesebuah ataupun sesuatu sel. Proses penterjemahan mRNA ke protein hanya berlaku di bahagian sitosel, iaitu berlaku di bahagian ini dan tidak akan masuk ke nukleus. mRNA tidak akan mempengaruhi DNA manusia. DNA manusia ataupun genetik manusia berada di nukleus ini, ya. Sebenarnya kita lihat kelebihan vaksin mRNA dan juga kekurangannya. Dihasilkan dengan kadar yang cepat, molekul yang ringkas, cepat disintesis dan sintesis melalui bahan kimia. Kekurangannya adalah suhu penyimpanan vaksin ini adalah rendah, iaitu 70, di bawah 70 darjah Celsius. Jadi keadaannya tidak stabil pada suhu bilik, ia akan merosot dalam masa 5 hari pada suhu pembekuan. Adakah jarum suntikan untuk vaksin COVID-19 ini mengandungi microchip? Inilah persoalannya. Jadi kita tengok jawapan yang telah diberikan oleh API Jet System, yang mana dalam tu memang dia tidak sebut berkaitan dengan microchip yang ditanam di dalam vaksin. Malah microchip itu hanya ada di jarum itu sahaja, yang mana ia akan memberi maklumat berkaitan dengan penggunaan vaksin itu sendiri. Tidak ada lain daripada itu, hanyalah maklumat berkaitan dengan penggunaan vaksin. Siapakah yang menggunakan apa semua, itu sahaja. Jadi itu adalah serba sedikit berkaitan dengan bagaimanakah mRNA itu berfungsi dan apakah mRNA itu sendiri, yang mana dia adalah satu kaedah baru dalam penghasilan vaksin. Proses yang cepat, dan dengan proses yang cepat ini akan menghasilkan vaksin yang dapat memenuhi keperluan rakyat di dunia ini. Jadi semoga apa yang kita sharekan ini memberi manfaat, dan kalau kita nak tengok konspirasi yang wujud, microchip, leviseries, kita akan kupas dalam isu-isu yang seterusnya, kerana ia memerlukan pemahaman yang tinggi. Kalau kita tengok, levisir ini adalah sebahagian daripada apa yang ada di dalam bioluminescence, yang ada di dalam kunang-kunang dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tengok penggunaannya dalam perubatan, mungkin akan kita tengok melalui mesin pengimejan, yang mana mungkin akan nampaklah benda-benda tu dalam proses yang dilakukan. Jadi sehingga kita bertemu lagi bersama saya, Sir Rasmin. Maaf lebih kurang kalau saya silap cakap apa semua. Sehingga berjumpa lagi, saya doakan anda sentiasa berjaya, semoga berjaya dan sentiasa diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.